Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, kita biasa dengar orang menyebut iman senipis kulit bawah. Sejak dulu lagi. Kemudian baru jelas apabila saya lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang mana ada satu kisah pengikut Nabi Isa AS mencari Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tidak dijumpai di kalangan umat dia pada hari itu. Setelah masing-masing mencari, salah seorangnya jumpa Nabi Isa ni sedang berada dalam laut, berjalan di atas air. Maka dia berkata, "Wahai Nabi Isa, aku baru temui kamu. Aku nak pergi kepada kamu." Nabi Isa kata, "Marilah." Dia pun langkahkan kaki dia ke dalam laut dan dia tenggelam. Lalu dia pun undur. Dia kata, "Wahai Nabi Isa, aku tak boleh jalan di atas air sebagaimana kamu berjalan." Nabi Isa kata, "Wahai anak Adam, kalau sekiranya kamu mempunyai iman seberat biji gandum, sebutir gandum, nescaya kamu akan dapat berjalan di atas air." Berjalan atas air ni ada berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Abu Ala Hadrami, dia berjalan di atas air, dan juga tentera Islam yang pergi menawan Parsi. Dia melintasi selat, berjalan di atas air, sehingga tentera Parsi lari berkeliaran. Mereka kata, "Ni bukan orang ni malaikat ni, kita tak boleh nak lawan." Pasal mereka berjalan di atas air. Tapi iman kita sekali ni, saya sendiri pun nak kali pergi sungai tenggelam semua. Artinya iman masih lagi tidak berat seberat biji gandum. Tuan-tuan yang mulia, bagaimana benda-benda atas dunia ni akan ditimbang mengikut sukatan berat dia. Contohnya kayu balok. Kayu balok ataupun batu yang untuk kita bina jalan. Batu ke pasir. Maka orang beli mengikut muatan lori tu 10 tan, 5 tan, 20 tan. Dikira 1 tan, 2 tan kayu balok. Tapi kalau benda tu lebih mahal daripada batu, daripada kayu balok, seperti kita kata daging lembu, ataupun beras ataupun gandum, maka ditimbang dengan kilo, 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo. Itu dia. Yang ni ditimbang sebagai kilo ni kerana dia lebih mahal. Dan dia lebih mahal daripada beras gandum ni ialah emas. Emas orang timbang dia dengan cara gram. Orang nak beli emas ni, nak emas 100 gram, 200 gram, 300 gram, setengah kilo, 500 gram. Tak ada orang nak beli emas ni 3 tan nak beli emas. Siapa dia nak beli emas 10 tan sekali beli? Tak mampu pasal benda mahal. Dan benda mahal lagi ialah pahala dosa ataupun iman. Maka pahala ni dikira ataupun iman ni dikira dengan debu, seberat debu, seberat zarah. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa buat baik sebesar debu akan dikira, dipertunjukkan kepadanya. Begitu juga buruk. Benda buruk, benda dosa walaupun sebesar debu. Jadi sebesar debu ni tambah jadi sebesar biji sawi, tambah jadi sebesar gandum. Maka iman sebesar gandum boleh berjalan di atas air. Inilah beratnya iman yang sepatutnya kalau kita boleh ada tu bukan sebiji gandum tapi seguni gandum. Kalau kita ada iman, maka berjayalah kita di hari akhirat. Jadi kedudukan iman yang banyak ni akan dapat membeli amalan yang banyak. Macam pitih lah. Semakin banyak pitih, semakin banyak barang yang kita boleh beli. Bila iman kita sikit kurang, maka kuranglah amalan-amalan soleh yang dapat kita kerjakan, yang dapat kita beli di atas dunia. Kemudian dari segi menunaikan hak Allah Ta'ala, yang paling baik ialah menunaikan 17 rakaat hak Allah Ta'ala. Yang kedua ialah 12 rakaat hak Nabi Muhammad SAW. Maka mentaati Allah dan Rasul ada 3 perkara. Yang mana pertama tidak diterima kecuali yang kedua.
Iaitu yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Iaitu cara Rasulullah SAW. Tak boleh nak buat anti hadis. Tolak hadis tak boleh. Allah aku terima Quran, hadis tak terima. Maka kedua-duanya kena ada. Taat pada Allah 17, maka ikut jejak Rasul ialah 12. 12 rakaat ni sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Ini rawatib. Kemudian sembahyang yang tidak rawatib lagi, iaitu 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, lepas asar tak ada, lepas subuh tak ada, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat selepas isya. Nah, ini artinya hak tidak rawatib. Hak rawatib 12. Setelah orang buat hak Allah 17, hak Rasul 17, dua tu, Allah dan Rasul lebih aula daripada diri dia sendiri dan ibu bapa dia, baru buat hak diri kita. Sekarang ni orang sembahyang hajat. Lepas sembahyang Jumaat, sembahyang hajat. Padahal sembahyang hajat tu yang ketiga. Yang pertama, sembahyang Jumaat, hak Allah. Yang kedua, sembahyang sunat, rawatib, hak Rasul. Yang ketiga, baru hak kita. Tapi yang berlaku sekarang ni, saya pergi sembahyang Jumaat, mari ke mana? Semua bangun sembahyang Jumaat. Sudah sembahyang Jumaat, bangun sembahyang sunat hajat. Supaya selamat Palestin ke apa-apa. Lepas pada tu, pakat balik. Tak ada orang nak sembahyang sunat rawatib. Hak Rasul. Artinya buat hak Allah. Buat hak diri sendiri. Yang ketiga. Hak yang kedua tak buat. Seolah kalau kita naik motor, gear 1, gear 2 tak masuk, bahkan gear 3 lalu. Ini rosak motor. Maksudnya Allah Ta'ala nak reda pada kita. Dia tengok kita ikut tertib ataupun tidak. Sayyidina Umar dia kata, Ya Muhammad, wahai Nabi Allah, aku cinta pada Allah, aku cinta pada Rasul, tapi kurang pada diri aku. Kata Nabi, tidak, wahai Umar. Mu tidak akan dikira beriman sehingga mu cinta pada Allah dan Rasul lebih pada dirimu dari ibu bapamu sendiri. Maka Umar kata, ya, aku begitulah. Aku cinta Allah dan Rasul lebih daripada diri aku sendiri. Daripada diri aku dan dua ibu bapaku. Itu yang pertama, iaitu taat pada Allah dan Rasul. Yang kedua ialah anishkurli wali walidaika. Mu syukur pada aku dan dua ibu bapa kamu. Kalau orang tu sembahyang taat pada Allah, neraka ibu bapa, dia tak terima, neraka dia. Maka dia sembahyang taat pada Allah dan dia syukur pada ibu bapa, iaitu buat baik kepada wabirra lidaini, kepada dua ibu bapa ni, dia tidak durhaka, ataupun dia baca 5 kali sehari. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dia sudah dikira berbakti kepada dua ibu bapa sebab dia baca doa ni. Yang ketiga, iaitu taat pada Allah dan juga kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Inilah yang Nabi kata, 3 perkara yang pertama tidak diterima kalau kamu tidak buat yang kedua. Jadi insya-Allah kita dapat buat semuanya dengan izin rahmat taufik hidayah daripada Allah SWT. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.